and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan media sosial saya? Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul, kita bertemu di media sosial. How are you? Apa khabar? Ni hauma, nalai ringgit, agak kereba. Harap-harap semua kabar baik. Dan untuk pengetahuan semua, Alhamdulillah tadi saya selesai bersama dengan 10 orang penunggang basikal dapat menyiapkan hampir 40 km. Kita berkayuh dari Kuantan ke Sungai Lembing, laluan Sungai Lembing. Baik, hari ini kita nak kongsi tuan-tuan tentang satu topik yang cukup menarik yang akan diangkat pada hari ini, iaitu bagaimana untuk memotivasikan diri. Okey, selalu kita tengok ada orang itu motivasi dirinya terlalu tinggi. Baik motivasi kerjanya, baik motivasi dirinya, baik kehidupannya. Dan dalam masa yang sama kita juga ada melihat bahawa orang itu kurang bermotivasi, lemah, letih, longlai, sedih, selalu terbawa lirik lagu contoh Ku genggam contoh kan, asyik menggenggam je. Saya tak payah nyanyi sebab saya tak sedap menyanyi. Tuan-tuan lagi sedap menyanyi. Jadi kenapa selalu kita tertanya-tanya bagaimana nak memotivasikan diri? Adakah dengan motivasi luaran ataupun sebenarnya motivasi ini boleh didorong oleh diri sendiri? Motivasi ini sebenarnya boleh didorong oleh diri sendiri. Ramai pakar-pakar pembinaan diri, pakar-pakar psikologi, kaunseling mengatakan apa? Lokus kawalan diri ataupun motivasi dalaman diri lebih kuat dan lebih berpengaruh berbanding motivasi luaran. Apa makna dia? Sebenarnya tuan-tuan saudara-saudari, kita sendiri boleh naikkan syahwat pula. Naikkan semangat kita dengan cara apa? Banyak cara. Kita boleh gunakan 4 formula ini. Yang pertama kita sebut sebagai plan ataupun rancang. Yang kedua do, buat. Act, bertingkah laku ataupun kita kata follow, tindakan susulan. Check, maksudnya kita semak. Plan dulu, rancang. Sebenarnya apa-apa perkara tuan-tuan saudara-saudari, ia berkait tentang nombor, dia berkait tentang matematik, dia berkait tentang sains. Dan sains mengatakan apa? Perkara boleh dirancang. Sama juga macam yang saya sebutkan tadi, motivasi dalaman ini ataupun motivasi untuk manusia ini boleh didorong oleh diri sendiri sebenarnya dengan rancangan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Rancangan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, macam tadi pagi kita 10 orang kita berkayuh basikal. Apa rancangan kita buat? Rancangan yang pertama, kita rancang untuk mengadakan kayuhan ke Sungai Lembing, laluan ke Sungai Lembing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ramai di kalangan pengayuh-pengayuh basikal pada pagi tadi, tidur awal. Kita merancang perjalanan untuk esok sehari sebelum, supaya apa? Kita dapat rehat yang cukup. Dan akhirnya saya sendiri bergerak daripada Pekan nak tiba ke Kuantan. Kita bergerak lebih kurang dalam 6.20 dan kita kumpul 7.10 kita bergerak. Jadi ada perancangan di situ. Dan akhirnya tuan-tuan, orang yang ada perancangan ini disebut sebagai orang yang selalu bersedia, selalu bersiap siaga dan kurang menerima tekanan. Sebab apa? Rancangan dah ada. Bahkan ada setengah ahli falsafah ataupun tokoh-tokoh pendidikan katakan apa? Lebih elok kalau kata ada rancangan A, rancangan B, rancangan C ataupun rancangan-rancangan alternatif ataupun rancangan yang lain. Itu yang pertama, rancangan. Okey, sekarang kita pergi kepada yang kedua, iaitu do, buat. Setelah kita rancang, kita tidur awal, kita tanya bila pergerakan, nak kumpul kat mana, kita nak ikut laluan mana, kita kena buat kayuhan itu, kita kena buat rancangan itu. Kita perlu dan wajib melaksanakan apa yang telah dirancang. Sebab apa? Bila kita tak buat, kita tak laksanakan, akan ada pembaziran dari segi apa? Pembaziran dari segi masa. Kita penat nak susun balik rancangan yang lain. Yang kedua, tenaga. Kita akan ada ketidakseimbangan dari segi emosi. Emosi kita akan bergolak, gundah gulana, macam-macam kita akan rasa. Dan selepas itu mulalah akan ada fikiran-fikiran yang lain, dan lebih teruk lagi akan ada bisikan ataupun hasutan daripada iblis laknatullah. Do, kita laksana, kita buat. Benda ni yang paling susah sekali. Saya pun ingatkan diri saya dalam bidang pembinaan diri, dalam bidang motivasi ini, cakap serupa bikin. Inilah cabaran kepada seseorang guru, cabaran kepada pemimpin, cabaran kepada profesional. Untuk apa? Untuk cakap serupa bikin ataupun walk the talk. Kalau corporate kata apa? Walk the talk tu cakap serupa bikin. Ini banyak yang biasanya orang lemah dan sebenarnya banyak lagi ruang untuk kita perbaiki dan kita murni. Kita sebut sebagai act, iaitu act lah, action kan. Kita laksanakan, kita buat dengan sepenuh hati. Contoh kayuhan saya tadi, memang ada dalam waktu-waktu yang tertentu tadi saya dah rasa letih minda, saya dah rasa penat, dalam kepala dah fikir macam-macam dah. Saya dah fikir tentang air tebu, Milo ais, teh ais, air sejuk, nasi lemak kerang, tetapi saya tetap act, bertingkah laku dengan sepenuh hati. Untuk act ni, untuk action ini, kita perlu yang pertama sekali tuan-tuan saudara-saudari, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Kita ada roh-roh yang baik dalam diri kita. Sebab apa? Semua setuju, kebanyakan nilai sejagat mengatakan apa? Dalam diri manusia ni ada dua,
roh yang ada dalam diri manusia. Pertama kita sebut roh kebinatangan, yang kedua roh kemalaikatan. Jadi selalu-selalu kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang bukan beragama Islam kepada Tuhan supaya apa? Roh kita ini penuh dengan roh-roh kemalaikatan. Dan selepas roh kita itu elok, kita itu dirahmati, dicintai, dilindungi, akhirnya kita akan ada satu perasaan-perasaan yang baik, perasaan-perasaan yang gembira, perasaan-perasaan yang menyeronokkan, perasaan-perasaan tenang, dan akhirnya kita boleh jadi damai dan bahagia. Yang keempat kita sebut sebagai check ataupun kita semak semula dan kita tengok apa ruang-ruang yang boleh kita buat untuk memperbaiki dan memperteguh aktiviti kita selepas ini. Sebagai contoh, Kayuhan akan datang, apa ruang-ruang ataupun apa perkara yang kita boleh buat. Contoh, kita boleh pergi tempat sejuk pula. Pergi tempat sejuk untuk apa? Supaya kita boleh mandi sekali sambil-sambil kita berkayuh tu. Antara tempat menarik di Pahang ini, kita ada air terjun Sungai Pandan, kita ada Bukit Fraser, kita boleh pergi Genting Highland, dan akhirnya apa lagi yang kita boleh buat? Mungkin juga dengan Kayuhan ini kita boleh buat ziarah kasih, kita pergi tempat-tempat yang orang-orang yang kurang bernasib baik, kita bagi dia sedikit sumbangan dalam bentuk online. Tak perlu pun kita nak bawa duit 2 beg kan. Kita boleh buat minta nombor akaun, okey, transfer terus. Sebenarnya tuan-tuan nak berkhidmat ni tak perlukan kuasa pun. Kita boleh berkhidmat berdasarkan apa? Berdasarkan hati yang murni dan tulus. Kita boleh cari ramai di luar sana orang yang kurang bernasib baik. Kesimpulannya, motivasi ini boleh didorong oleh diri kita sendiri. Marilah kita motivasikan diri kita dengan cara apa? Kita rancang, kita plan. Yang kedua, kita do, kita buat rancangan itu. Yang ketiga, kita act, kita buat dengan sepenuh hati. Tingkah laku kita itu buat dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, kita check ataupun kita semak balik apakah ruang-ruang untuk kita tambah baik dalam diri kita. Kerana apa? Ruang yang paling besar dalam dunia ini adalah ruang untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube Studio Audida. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say.